Macam mana ya Allah, jangan tunggu tua baru aku nak buat kebaikan ni. Sekarang ni kita kena buat, sekarang ni kena buat. Untungnya kalau jadi macam mak dia teringat, saya ada alasan. Mak dulu masa sihat mak buat. Dan saya tak pernah menjangka mak saya yang dulunya segagah itu Allah berikan stroke macam tu. Sebab mak seorang yang sihat, kuat. Masya Allah, itulah yang kita lalui. Dan bila kita melalui, sahabat-sahabat rasa macam seronok, puas. Okay, tapi puas yang macam mana sebenarnya? Okay, menghadap mak yang seperti ini dari hari ke hari menambah-nambah insaf di hati. Kita tengok belajar sesuatu daripada ada mata, akhirnya tak ada mata. Kan, daripada boleh solat, akhirnya susah nak solat. Sedangkan ketika hayatnya kita tahu dia seorang yang menjaga solat. Bayangkan resahnya hatinya kalau dia tak boleh solat. Macam tu. Jadi kita boleh plan. Kita kata nanti bila dah tua aku nak solat sungguh-sungguh. Dah balik buat haji, dah pencen nak solat sungguh-sungguh. Kita tak pernah tahu penghujung kehidupan kita macam mana. Kita tak tahu pengakhiran. Sementara Allah beri ruang, beri peluang, kita buat sungguh-sungguh sebab kita tak pernah tahu. Dan saya tak pernah menjangka mak saya yang dulunya segagah itu Allah berikan stroke macam tu. Sebab mak seorang yang sihat, kuat. Kalau daripada rumah tu, berjalan kaki je pergi pasar Keramat. Orang duk tegur-tegur kan. Bukan reti bawa kereta ke apa, jalan kaki elok. Maknanya sihat walafiat, banyak exercise. Tapi Allah uji di penghujung akhir hayatnya macam tu. Jadi muslimat, kita nampak satu persatu Allah ambil nikmat yang Allah pinjamkan. Semuanya pinjaman dari Allah. Hatta mata yang melekat di wajah kita, sepasang tangan dan kaki yang sebelum ini gah berjalan dan melakukan pelbagai kerja. Itu satu persatu saya tulis. Jadi hari ini jom kita muhasabah. Bawa masuk ke dalam diri kita. Siapa kita yang sebenarnya dan bagaimana pengakhiran tak ada siapa pun yang tahu. Okay, bayangkan sengsaranya jiwa saat ini apabila terkenang saat nikmat itu kita gunakan ke jalan maksiat. Ketika kita dah sakit, kita terbaring, kita dah tak larat nak buat apa, bayangkan saat itu kita tergambar-gambar. Aku nak bertaubat ya Allah, sakit ni kalau bawa nyawa macam mana ya Allah. Sebab itu muslimat, bila doktor mengesahkan nikmat itu sudah tidak akan kembali sihat. Saya tak ada cara ke doktor macam mana nak bagi mata mak saya melihat semula. Kan? Tapi memang doktor kata tak ada cara. Okay, tak ada cara dah. Sebab apa? Sebab memang masalah saraf orang kencing manis lama kan. Pasti hati menjerit penuh penyesalan. Masih boleh untuk bertaubat. Dalam keadaan mata tak nampak tu, akal masih ada. Sebenarnya Allah beri lagi ruang, peluang. Masih boleh untuk bertaubat. Namun lengkapkah istilah taubat bila kita tidak mampu lagi menggunakan segala nikmat ke jalan yang penuh manfaat? Kan kita dah bermaksiat sepanjang kita sihat tu. Kemudian Allah uji kita dengan keadaan tidak sihat. Dan saat itu orang datang, kita minta doakanlah aku sembuh. Dan kita berdoa sembuhkan aku, sihatkan aku ya Allah sebab aku nak beribadah. Ternyata lebih-lebih lagi bila doktor kata tak ada harapan untuk mata melihat lagi. Kalau kaki boleh berjalan pun dengan fizio dan sebagainya, tak boleh berlari macam dulu. Jadi macam mana kita nak kata lepas ni aku nak makin gah lagi ya Allah. Saat itulah jeritan batin kita, kalau boleh aku pusingkan masa ya Allah, aku nak muda kembali. Muda tu aku nak gunakan untuk beribadah semata-mata. Kebanyakannya akan merasa penyesalan macam tu. Sebab kita tahu sahabat-sahabat kita tak cukup bekal untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah. Andai sihat itu tidak menyembuhkan kita. Sebab itu kita masa tu sanggup berhabis segala. Kalau ada banglo jual. Kalau boleh kembalikan penglihatan saya balik. Kalau ada apa saja gadaikan, jual. Tak apalah habis harta pun asalkan saya sihat. Ternyata selepas nikmat iman, apakah nikmat yang paling nikmat bagi kita? Itulah nikmat sihat. Okay, jadi selepas iman kita minta sihat. Apa gunanya keimanan sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau kita sebutkan kita tidak menghargai nikmat sihat kita ni. Sebab sihat ni sepatutnya digunakan untuk beribadah. Tak selamanya kita akan diberi sihat oleh Allah. Alangkah menyesalnya yang saat sihat menggunakan nikmat ke jalan maksiat. Itu saya tulis kat situ. Sebab itu saat bersembang-sembang dengan mak waktu sakitnya, saya selalu mengajak mak bersyukur. Dalam sakit tu syukur mak, syukur. Kenapa mata mak dah tak boleh melihat? Memang kita pun sedih, tapi orang kata kontrol ayu lah, tunjuk macho depan mak kan. Kan sebab muslimat dirahmati Allah, kita nak bercakap dengan dia. Ini tanda kasih sayang Allah. Mak dah penat
khidmat selama ni. Sebagai suri rumah, tak pernah bekerja di luar rumah. Kan itulah suami yang dia pandang, yang dia khidmat. Itulah anak cucu yang melekat pada dia. Sahabat-sahabat, mak tengok sendiri kan depan mata mak, anak-anak membesar, menghadiahkan cucu insya-Allah yang soleh-solehah. Ya, mak nampak, mak puas dah. Puas dah tu. Kan alhamdulillah, syukur. Ada orang daripada dapat anak pertama mata tak boleh melihat dah. Ada orang daripada lahir tak boleh melihat. Ada orang dapat cucu dah tak boleh nampak dah, matanya dah buta. Mak masih dapat tengok, alhamdulillah, syukur. Ya, mak syukur. Nampakkan apa sahaja kebaikan yang dia boleh berfikir tentang nikmat Allah. Jangan saat tu, macam mana mak lepas ni, mak dah lah buta, macam mana saya dah lah kerja, ambil pembantu bukan pandai jaga, mak tak nampak ni. Jangan tunjukkan resah pada dia. Tunjukkan macam mana mak nak nampak kebaikan-kebaikan. Okay, barulah insya-Allah walaupun matanya tak nampak, di bibirnya ada senyuman. Betul juga kan, dulu kau kecil-kecil macam ni kan, cucu mak ingat lagi. Sekarang macam mana, montel lagi dia. Macam tu kan. Dia nampak masa dia sihat tu. Dia tidak ada menjadi manusia yang kufur. Sepanjang hayatnya dikorbankan untuk memberi manfaat kepada keluarga, khususnya anak-anak. Mata mak telah puas melihat yang baik-baik. Cakap kat dia, mak dah puas dah tengok yang baik-baik. Sihat dulu, berkejaran, berlari, pergi masjid, tolong orang-orang buat kerja dekat masjid. Okey dah tu, alhamdulillah. Kan? Jadi kita sebut sekarang ni Allah nak bagi mak rehat. Banyakkan istighfar, sudah. Tiba waktu solat, kami wudukkan mak solat atas pembaringan ni saja. Jadi dia rasa bahagia, dia rasa seronok. Bila dia dengar azan dekat masjid, muslimat dirahmati Allah, kita sebut. Mengalir air mata dia kadang-kadang. Mak tak boleh dah nak pergi masjid macam dulu. Ustazah sebut dekat dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa, tak boleh pergi masjid pun. Mak sembahyang atas katil. Mak terkenang je suasana mak pergi masjid dulu. Mak terkenang je suasana ilmu yang mak datang dulu. Mak tahu tak baiknya Allah tu. Sebab masa mak sihat dulu mak buat, mak dirahmati Allah. Sekarang walaupun mak tak berjalan kaki ke masjid, mak sembahyang atas pembaringan, Allah beri pahala macam mak sembahyang jemaah dulu. Faham tak muslimat? Ini bukan Ustazah Zai cakap. Nabi SAW bagi tahu. Sebab tu masa kita muda, masa kita sihat, buat amal solehat. Nanti akan tiba saat kita tak sihat, kita hanya bersolat menggunakan kerusi. Ibu-ibu puas tak sembahyang atas kerusi? Cuba tanya seorang-seorang, tak puas. Ada yang berbaring solat, tolonglah duit-duit mak dalam bank tu, kalau korang anak-anak mak tak nak jaga mak, tolong bayarkan pembantu untuk buatkan mak berwuduk je. Mak tak nak tinggal solat. Sampai ke tahap macam tu. Tapi dulu ketika kita boleh berlari, di mana kita? Kita sibuk dengan hal dunia kita. Sahabat-sahabat kita tak boleh patah balik, muslimat dirahmati Allah. Jadi saat kita terbaring di atas pembaringan, syukur. Betul, syukur dulu mak dapat. Sebab itu saya sebut dengan adik-beradik, saya sebut dalam kuliah-kuliah saya nampak dengan mata sendiri masa mak sihat, memang mak beramal solehat. Bayangkan kalau situasi yang kita duduk di tempat mak saya tu, masa sihat dulu dia tak berbuat. Penyesalannya tu luar biasa. Ya Allah, aku nak claim pahala yang mana ya Allah? Aku kata kalau aku sihat, aku nak beribadah. Tapi doktor dah cakap macam tak ada harapan. Aku boleh usaha lagi, boleh istighfar. Tapi tak sama dengan orang yang menggunakan kudratnya untuk beribadah. Masya Allah. Jadi penyesalan itu jauh luar biasa dan syaitan lebih mudah untuk masuk. Kalau kau sembahyang sekarang ni pun sembahyang tak sempurna atas katil. Selama ni kau sihat, Allah suruh sembahyang, kau tak sembahyang. Jadi bayangkan anak-anak kita sendiri kan, kalau buat salah takut dengan bapak dia. Kita makin lagi, itulah tunggu bapak kau marah sekejap lagi. Kan mak dah cakap jangan buat. Dia lagi rasa takut, rasa macam sahabat-sahabat dirahmati Allah bersalah tu luar biasa. Kan? Jadi kita sebagai mak, lain kali jangan buat lagi. Mak dah tak tahu dah nak defend macam mana lagi. Ni kalau ayah tahu macam mana? Kan tolonglah, inilah yang terakhir. Mak tahu kamu orang baik. Itu lebih membugarkan hati dia. Itu lebih dia berazam, aku takkan buat ni, baiklah mak aku tolong ni. Lepas ni kalau mak tak tolong macam mana lagi dah? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita akan merasai suasana macam tu. Sebab tu itu yang paling terkesan di hati saya. Macam mana ya Allah, jangan tunggu tua baru aku nak buat kebaikan ni. Sekarang ni kita kena buat. Untungnya kalau jadi macam mak, dia teringat. Saya ada alasan. Mak dulu masa sihat mak buat. Sekarang mak teringat, solat seadanya pun Allah bagi macam pahala orang berjemaah.